Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kuliah sebelum Jumaat pada hari ini dalam masa yang agak singkat, saya nak membawakan tuan-tuan dengan sebuah buku yang baru saya terbitkan sendiri, tulis sendiri, layout sendiri, cetak sendiri, jual pun sendiri. Iaitu sebuah buku yang saya tulis khas untuk orang awam yang berminat atau berhasrat untuk memahami Al-Quran. Al-Quran yang kita baca selama berpuluh-puluh tahun, dilagukan, dibaca setiap hari, tetapi tidak boleh difahami kerana kelemahan dalam bahasa Arab. Maka buku ini saya susun untuk membahaskan 4 buah surah, iaitu surah Al-Insan, surah Al-Mulk, surah Munafiqun dan surah Al-Qalam, dalam bentuk yang sangat kecil dan di layout sendiri. Saya layout sendiri dalam bentuk warna-warni, gambar dan sebagainya, supaya orang awam yang melihat Al-Quran ini sebagai sesuatu yang besar, berat, sukar difahami, boleh difahami dengan bahasa yang lebih mudah. Dan kita juga menggunakan ayat Quran ini untuk melihat dalam aspek-aspek berkaitan dengan sains, politik, sosial dan sebagainya. Juga termasuk sejarah yang terdapat dalam 4 buah surah ini. Jadi surah pada hari ini saya pilih satu surah, surah Al-Mulk, yang kita baca setiap hari. Kalau tak salah saya di Johor, setiap insya-Allah kena baca surah Al-Mulk. Cumanya surah Al-Mulk adalah surah yang sangat besar dan berat untuk dibahaskan, kerana perbahasan dia nak baca senang, tapi nak bahas dia berat. Maka dalam masa 30 minit yang saya ada, saya cuma akan ambil tema yang pertama sahaja. Surah Al-Mulk ini adalah surah dalam juzuk yang ke-29, dan menarik dalam surah Al-Mulk ini ialah dalam juzuk yang ke-29, semua surah dalam juzuk 29 adalah Makkiyah, sedangkan dalam juzuk 28 semuanya Madaniyah. Bezanya ialah surah Makkiyah ini berbahas tentang akidah. Bukan soal dia turun di Mekah, tak. Dia turun sebelum baginda berhijrah ke Madinah. Jadi pokok persoalan dia adalah tentang akidah, tentang motivasi, tentang keimanan, ketuhanan, syurga, neraka, dan bagaimana Allah membangunkan jiwa orang Islam ketika itu yang masih lemah supaya kuat beriman kepada Allah dalam berhadapan dengan musuh-musuh Islam di Mekah ketika itu. Jadi bila kita faham bahawa surah Madaniyah, surah akidah, maka akan timbul persoalan, kenapa dalam surah ini, pada awal-awal surah lagi, Allah telah membahaskan, Allah telah memberikan fakta-fakta tentang sains kosmologi. Kenapa sains kosmologi ada dalam surah Makkiyah? Menunjukkan kepada kita bahawa sains sebenarnya adalah sebahagian daripada akidah. Dalam subjek yang kami sebut di sekolah, saya ada sekolah di Port Dickson, Sekolah Islam Nur Al-Azhar, kita ada satu subjek, nama dia Tauhid Saintifik. Berarti sains dikaji untuk bertemu dengan Tuhan, mencari Tuhan pada alam ini, mencari Tuhan dalam diri kita sendiri. Jadi dalam surah Al-Mulk ini sebenarnya mengandungi 8 tema yang cukup panjang sebenarnya. Walaupun ayat dia tidak banyak, tapi temanya panjang dan sangat berat, yang saya tak boleh nak bahaskan dalam masa 30 minit. Mungkin perlukan 2 jam atau lebih. Dalam tema yang pertama, kita nak bahaskan Allah meminta kita untuk menyingkap kerajaan Tuhan yang Maha Perkasa melalui penciptaan alam semesta. Ini yang dimasukkan dengan kosmologi, iaitu kajian tentang angkasa. Apa itu angkasa atau langit? Semua benda yang berada di atas kita adalah disebut sebagai langit, sky, samawat. Maka Allah suruh kita melihat alam ini. Maksudnya ialah galakkan Allah supaya orang yang beriman, orang Islam, mempelajari ilmu fizik, mempelajari ilmu angkasa, meneropong ke langit untuk melihat dan mengkajinya. Walaupun hari ini kita melihat, orang Islam tidak melihat. Yang melihatnya ialah orang-orang bukan Islam, pakar-pakar yang bukan Islam melihat langit. Kerana itulah dalam banyak ayat Quran, Allah menyuruh orang bukan Islam, orang yang tidak mahu beriman, mengkaji alam ini. Kalau betul engkau tidak percaya dengan bahawa Tuhan itu ada, maka kajilah alam ini. Lihatlah pada bintang, pada bulan, pada planet-planet yang cukup sempurna di alam ini. Dan lihat apakah mustahil ia boleh wujud dengan sendirinya. Maka dalam surah Al-Mulk ayat yang pertama Allah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkat, maha suci, maha tinggi kelebihan
Tuhan yang menguasai pemerintahan di dunia dan di akhirat. Kerana itu surah Al-Mulk bukan bererti pemerintahan biasa. Dalam ayat yang pertama lagi, seolah-olah Allah hendak menyatakan bahawa semua kekuasaan yang ada di muka bumi ini semuanya milik Allah. Semua manusia yang pernah mencapai kejayaan, kecemerlangan, menawan 1/3 dunia, 2/3 dunia, semua manusia itu kemudiannya akan tewas. Sama ada mereka beriman atau tidak, akhirnya mereka akan diturunkan. Kerana kekuasaan yang mutlak hanyalah milik Allah. Zulkarnain menguasai 2/3 dunia. Dia akhirnya mati dan kerajaannya jatuh. Fir'aun yang dianggap sebagai pemerintah paling zalim, paling berkuasa, yang dianggap mempunyai kelebihan dari segi ketenteraan dan kuasa politik, akhirnya tetap juga jatuh dan mati seperti orang lain juga. Jadi Allah berikan kemuliaan, Allah berikan penguasaan kepada orang Islam dan orang bukan Islam, sama saja. Tetapi kekuasaan itu adalah ujian untuk orang beriman dan ujian untuk orang kafir. Apatah dengan pangkat kuasa yang kita ada, kuasa politik yang kita ada, kita akan terus beriman atau kita akan ingkar dengan dia. Dan akhirnya kembali kepada Allah juga. Segala penguasaan di dunia dan di akhirat. Dan Allah kata dalam ayat yang sama, huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia menentukan segalanya ada di bumi dan segalanya ada di langit. Ini fakta walaupun ayat dia 1, 2, 3 perkataan saja. 1, 2, 3, 4. 4 perkataan. Huwa ala kulli syai'in qadir. Tetapi maknanya adalah sangat besar. Kerana ini adalah fakta yang bercanggah dengan fakta yang disebut oleh saintis pada hari ini. Yang disebut sebagai fahaman mekanisme. Mekanisme bukan istilah mekanik. Mekanisme adalah satu istilah falsafah yang percaya bahawa dunia ini telah diciptakan oleh seorang pencipta. Kenapa? Kerana ahli saintis, ahli fizik yang mengkaji alam ini, akhirnya mereka tidak boleh merungkaikan permasalahan bagaimana alam diciptakan. Melainkan mereka terpaksa kata ada satu kuasa luar biasa yang telah ciptakan alam ini sehingga ia begitu sempurna. Pun begitu, mereka masih tidak mahu beriman. Di antaranya ialah Stephen Hawking, pakar fizik paling bijak di dunia. Dia mengkaji alam. Dia tulis buku The Brief History of Time, kalau tak salah tajuk dia. Dia mengkaji alam ini. Dan akhirnya dia buat conclusion, alam ini mustahil terjadi dengan sendirinya. Mustahil alam ini tercipta dengan sendirinya. Mesti ada satu kuasa melampaui kuasa manusia dan kuasa alam ini telah menciptakannya, iaitu Allah. Dia tak tulis Allah. Dia tulis supernatural. Ada satu kuasa lain yang mesti alam ini diciptakan. Dan buku tersebut telah diboikot dalam dunia sains. Kenapa? Dunia sains dikuasai oleh golongan etis yang menyatakan bahawa Tuhan tidak ada. Menyebut perkataan Tuhan dalam sains berarti itu bercanggah dengan dunia sains dan etika sains. Sebab itu kita belajar sains di sekolah menengah, masih ingat tuan-tuan? Ada cikgu sebut perkataan Tuhan sekali, Allah sekali bila mengkaji tentang alam ini. Langsung tidak ada. Kerana ilmu sains yang kita belajar di sekolah menengah itu diambil daripada pendidikan sekularisme yang memisahkan di antara agama dan sains. Sebab itulah kalau ada tahfiz sains sekalipun, ulul albab ke, sains tetap diajar dalam bentuk yang sekular, yang berasaskan daripada agama. Di sekolah Sina, siapa yang mengajar sains? Saya mengajar sains. Saya ustaz, saya mengajar sains. Baru kena. Baru kita bawakan sains itu kepada akidah. Itu nama dia tauhid saintifik. Jadi Allah cuba katakan di sini bahawa golongan mekanisme ini percaya bahawa alam telah diciptakan. Betul. Mereka tak canggah. Tapi mereka kata walaupun diciptakan, alam ini bergerak dengan sendirinya. Berarti Tuhan tidak main apa-apa peranan. Kepercayaan Tuhan ada, terpaksa mereka terima. Tapi mereka masih tidak mahu beriman. Mereka kata bahawa alam ini bergerak dengan sendirinya dan mereka datangkan satu perumpamaan. Apa dia? Jam analog. Jam yang lama dulu tu, yang kita kunci tu, dicipta di kelang, di kedai jam. Orang tukang jam yang buat, kemudian jam itu akan jalan dengan sendirinya. Oh, mereka gunakan kias yang nampak betul tapi sebenarnya tak kena. Sebab jam itu benda yang kecil, itu pun masih perlukan kerosakan dan sebagainya. Alam ini adalah terlalu besar. Kerana itu Allah suruh kita melihat ke langit, lihat apa yang ada di langit, bintang-bintang, bulan, planet dan sebagainya. Sampai ke hari ini
manusia tidak boleh mengukur sejauh manakah alam ini, angkasa ini. Tidak sampai lagi. Cara mudah tuan-tuan nak lihat jauh tidak jauh alam ini, tuan-tuan malam ni cuba tengok bintang kat langit. Nampak tak bintang? Nampak kan? InsyaAllah nampak kalau tak hujan. Bintang yang tuan-tuan nampak itu belum tentu bintang. Boleh jadi dia arwah bintang. Boleh faham arwah bintang? Bintang itu telah pun mati. Tetapi cahayanya baru sampai kepada kita. Kerana jaraknya terlalu jauh daripada kita. Dengan gerakan pantas, gerakan cahaya adalah paling pantas di dunia. Lebih pantas daripada bunyi. Tapi dengan gerakan cahaya yang pantas itu pun sampai kepada kita berpuluh-puluh ribu tahun. Ketika bintang yang hidup itu telah pun mati. Itu gambaran bahawa luasnya alam ini sampai ke tahap itu. Dan Allah suruh melihat bintang, bulan, planet. Bagaimana ia bergerak? Saintis cuba merungkaikan persoalan ini. Mereka sebutkan kononnya bumi ini beredar mengelilingi matahari mengikut paksinya. Tetapi saintis tidak boleh memikirkan kenapa bumi yang tidak ada otak ini dia boleh ikut laluan dia tanpa ada jalan raya, tidak ada traffic light, tidak ada highway. Tak apa-apung di udara, di angkasa, dan dia boleh bergerak, berputar tanpa salah sekalipun. Sebab itu kita boleh melihat takwim. 10 tahun lagi masuk waktu Zuhur di Johor Bahru. Berapa hari bulan? Bila yang kita akan berlaku gerhana matahari? Saintis sudah buat ramalan sejak beratus tahun. Kita boleh ghostan balik. Ghostan balik. Bilakah gerhana matahari yang berlaku pada zaman Rasulullah ketika anak baginda meninggal dunia? Kita boleh patah balik. Kenapa saintis, ahli matematik boleh kira? Kerana pergerakan alam ini sempurna, tidak ada cacat celah dia. Kita manusia ada otak pun dekat jalan raya tak macam orang tak ada otak nak kereta. Langgar juga kan? Langgar juga. Ini bumi yang tidak ada otak. Bagaimana ia berfungsi? Jadi dalam penciptaan yang besar seperti alam ini, bumi ini, planet ini, Allah yang mengawal semua sehinggalah dalam ciptaan yang paling kecil yang mata kasar kita tidak nampak. Kalau kita lihat tadi, bumi pusing mengelilingi matahari. Sebelum tu bulan pusing mengelilingi bumi mengikut arah lawan jam. Kan lawan jam ke mana? Kat sini. Lawan jam. Kan ini bumi, ini bulan mengelilingi. Kemudian bumi pula mengelilingi matahari ikut lawan jam juga. Ikut lawan jam. Itu peraturan yang Allah tetapkan. Dan di dalam atom, dikatakan zarah yang paling kecil suatu masa dahulu, sekarang telah dinafikan. Dalam atom juga, elektron mengelilingi proton, neutron dan nukleus dalam arah yang sama, lawan jam. Kenapa boleh sama? Kerana penciptanya adalah orang yang sama. Bukan orang yang sama, Tuhan yang sama. Maka dia buat pergerakan dia sama. Apakah kebetulan? Dan manusia yang taat, manusia yang beriman kepada Allah, taat kepada perintah Allah, mereka juga berputar mengikut arah yang sama. Kebetulan? Atau itu memanglah sunnatullah yang Allah tetapkan. Allah tahu apa yang ada di langit. Allah tahu apa yang ada dalam atom. Allah tahu apa yang berada di dalam perut seorang ibu. Bagaimana manusia diciptakan. Inilah tujuan matlamat kita mempelajari sains. Sampailah ke tahap kita kata bahawa Rabbana ma khalaqta batilan. Wahai Tuhanku, tidaklah engkau ciptakan semua ini secara sia-sia. Maka barulah kita faham kajian sains sebenarnya membawa manusia kepada satu Tuhan. Tidak ada Tuhan lain. Maksudnya, orang sains sepatutnya menjadi orang yang paling kuat akidahnya. Tapi hari ini tidak berlaku. Orang sains setiap mahu belajar agama, orang agama tidak mahu belajar sains. Sains dan agama dipisahkan menjadi sekolah. Tapi sekolah agama pun, sekolah pondok pun tidak belajar sains, tidak belajar matematik, tidak belajar sejarah, tidak belajar geografi. Sama-sama sekular. Maka mau tak mau, kami usahakan sendiri buka sebuah sekolah yang ilmu agama, ilmu akidah, ilmu fiqh digabungkan dengan sains, dengan geografi, dengan sejarah yang sebenar. Nama sekolah dia Sekolah Islam Nur Al-Azhar, yang kita mencari seluruh Malaysia. Pelajar datang dari seluruh Malaysia, seluruh negeri. Pelajar-pelajar yang bijak, yang masih muda, tapi bijak. Ujian dia cukup kental dan mereka belajar 10 jam sehari, setahun. Saya ingat 200 lebih hari kot. Tuan-tuan boleh kali sendiri dengan 10.
lebih lama daripada universiti sendiri. Dan pelajar ini sebagainya telah pun pergi ke Al-Azhar dalam usia baru 13-14 tahun. Ini yang mereka belajar sains mereka. Menariknya ialah pengambilan yang baru ini paling ramai daripada Johor Bahru. Hebat orang Johor. Yang tuan-tuan ada wakil para ulama, dalam 20 tahun nanti mereka akan balik. Mereka pergi ke Mesir usia 13 tahun, ambil periksa bahasa Arab yang pelajar lepasan stam Mumtaz Sofi tak lulus, mereka baru 13 tahun, 14 tahun. 7 level patutnya kena ikut. Mereka ambil satu periksa, lulus semua. Berarti anak muda kita, anak Melayu kita cerdik, tapi silibus kena ubah. Ini kita langgar silibus yang ada. Bukan langgar, berarti langgar depan-depan. Bukan bercanggah. Kita langgar terus. Dan terbukti boleh. Kemudian kita lihat pada ayat yang berikutnya, Allazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah. Allah berikan lagi kehebatan dia. Apa dia? Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk dia menguji kamu semua, siapakah di antara kamu yang baik amalannya. Wa huwal azizul ghafur. Sudahlah dia menciptakan alam ini. Allah sekali lagi cuba memberitahu tentang kesempurnaan kekuasaan Allah yang melampaui akal manusia. Para saintis boleh menentukan seorang itu hidup atau tidak. Denyut nadi kita, hidup, ini mati. Tetapi ada tak mana-mana doktor boleh tentukan kenapa mati? Dia boleh kata sebab mati, tapi kenapa mati? Sains kata kalau tak makan beberapa hari mati, tak bernafas mati. Tapi Allah buktikan bahawa kadang-kadang orang boleh tertimbus di bawah tanah dalam masa yang lama masih hidup. Doktor kata tubuh badan dah sihat, walafiat, dia bersukan dan elok, tiba-tiba mati di atas pentas. Ketika berlari, ketika berhibur dan sebagainya. Siapa yang tentukan kematian? Macam mana dia boleh mati? Macam mana boleh hidup? Sebagaimana manusia tidak boleh tentukan siapa yang hidup. Bagaimana seorang bayi dilahirkan? Bagaimana nyawa ditiupkan dalam rahim seorang ibu? Sains embriologi cuma boleh buktikan bagaimana seorang bayi itu tercipta dalam perut rahim. Bagaimana? Siapa yang tentukan? Tak boleh. Macam tadi gambar sperma yang saya tunjuk tadi kan. Sains membuktikan bahawa berlakunya persenyawaan di antara sperma dan ovum. Kemudian ovum pula melekat di rahim. Kemudian rahim itu membentuk darah, kemudian daging, kemudian tulang, kemudian membentuk manusia menjadi seorang bayi. Itu sains kata. Tapi sains tak boleh menjawab dalam beribu-ribu sperma yang masuk ke dalam rahim, kenapa satu persatuan dipilih? Satu itu saja. Bagaimana sains nak menentukan? Kemudian nak menentukan apakah bayi itu hidup atau tidak, siapa yang tentukan? Sains tak dapat tentukan. Laki atau perempuan pun sains tak boleh tentukan. Siapa yang buat pilihan? Kemudian kita belajar sains genetik. Maksud saya macam-macam ni. Daripada langit sampai ke dalam perut itu. Sains genetik kan. Muka kita sama dengan muka mak ayah kita. Betul tak? Mata, hidung dengan datuk, dengan nenek kita. Belah mak, belah ayah. Betul tak? Kan? Ada sebahagian hidung macam mak. Pipi macam ayah. Ketinggian macam mak. Kulit putih macam mak atau macam ayah. Gelap dan sebagainya. Itu sains dah buktikan dalam sains genom. Pemetaan genetik yang terkini. Kita tahu. Dalam kod-kod tubuh badan kita ini berada di mana, kita tahu. Tapi sains tak boleh tentukan siapa yang tentukan pilihan ini. Maksudnya ketika kita dalam rahim ibu kita, siapa yang pilih hidung ikut mak, mata ikut ayah, telinga ikut tok wan, kan? Kaki ikut nenek. Siapa yang tentukan? Sains sampai sekarang tak boleh jawab persoalan tersebut. Dia cuma boleh jawab how, bagaimana ia berlaku. Why? Dia tak boleh jawab. Berarti Allah suruh kaji semua ini supaya perkataan why, mengapa, akhirnya kembali kepada kehendak Allah. Itulah keluasan ilmu Allah yang manusia tidak mampu untuk capai. Dan Allah juga menciptakan kehidupan dan kematian ini untuk buktikan bahawa sehebat manapun ilmu perubatan dan peralatan moden yang manusia miliki, manusia tidak boleh menentukan kehidupan dan kematian. Tidak ada manusia yang tidak mati. Tapi Allah boleh menghidupkan orang dalam tempoh yang lama. Misalnya Ashabul Kahfi. Itu melanggar fizik, melanggar biologi. Bagaimana seorang itu boleh hidup sampai beratus tahun? Sains tak boleh buktikan. Tapi itulah mukjizat yang Allah tunjukkan. Begitu juga dengan kes-kes yang lain. Untuk buktikan bahawa
ilmu manusia adalah sangat singkat, sedangkan ilmu Allah sangat tinggi. Kemudian dibahaskan juga dalam ayat ini disebutkan al-mauta wal hayah. Kenapa mati dulu baru hidup? Perbahasan ini cukup panjang dan cukup menarik. Pertama, kerana kematian itu lebih menakutkan orang yang hidup. Peringatan tentang kematian menakutkan orang hidup supaya dia tahu bahawa hidup dia bagaimana hebat pun akhirnya dia akan mati juga, dan dia meninggalkan semua harta, semua pangkat, semua anak-anak dan isteri yang dia ada untuk masuk ke dalam alam yang satu lagi. Wal hayah, ahli tafsir kata disebutkan kehidupan kemudian menunjukkan bahawa kehidupan selepas kematian. Orang putih kata apa? Hidup hanya sekali. Kita pun kata yang sama. Jom enjoy. Katakan mereka salah. Hidup 2 kali, mati hanya sekali. Kita hidup sekarang, kita mati, kemudian kita pasti akan dihidupkan kembali. Dan kepercayaan bahawa kita akan dihidupkan kembali dan kita anuti hari ini membezakan kita dengan orang-orang lain. Akhlak kita berbeza dengan mereka. Kenapa? Kerana kita tahu apa yang kita buat di dunia ini akan dipersoalkan di akhirat. Apa pun yang kita buat semuanya Allah tahu, dan kita takut. Kita tak berzina. Kenapa? Kita takut dengan dosa. Kita mengeluarkan zakat. Kenapa? Kita takut sebab Allah suruh buat. Kita solat hari ini sebab kita takut kita dibangkitkan kembali, Allah akan tanya. Itu membentuk manusia yang bernama orang yang beriman ini satu manusia spesies yang berbeza dengan makhluk-makhluk lain. Sekarang kita tak rasa sebab kita duduk dalam kalangan orang Islam semua. Tetapi apabila orang Islam yang melarikan diri daripada Syria dan sebagainya berada di negara barat yang Kristian ataupun etis, contohnya di Jerman, menarik ya, macam mana orang bukan Islam musnahkan Syria, musnahkan Iraq, musnahkan negara Islam untuk menghentikan Islam, dan orang Islam Allah takdirkan berhijrah ke negara Islam membawa Islam, dan orang-orang Islam ini menjadi aset yang besar kepada negara ini seperti Jerman. Jerman mencatatkan kita bersyukur menerima pelarian orang Islam. Kenapa? Kerana yang datang adalah pakar-pakar dalam bidang masing-masing. Engineer, profesor, dalam pendidikan dan sebagainya. Kemudian, lelaki-lelaki muda, anak muda kita, menjadi idola, menjadi dikejar untuk dikahwini oleh perempuan-perempuan Jerman. Kenapa? Orang lelaki Islam, akhlak dia baik. Dia tak berzina, dia tak minum arak, dia tak pukul bini, dia bekerja keras untuk anak dan isteri, dia boleh hormat orang tua. Jadi mereka ini menjadi kegilaan perempuan-perempuan di barat. Seronok tak? Kerana akhlak mereka berbeza dengan orang lain. Demikian juga anak gadis orang Islam yang berhijrah ke Jerman, ke Perancis sangat diburu oleh lelaki-lelaki yang sukakan perempuan yang mulia. Mereka tak berzina, menutup aurat, mereka menjaga anak, mereka lemah lembut, mereka menghormati ibu bapa, dan mereka patuh kepada suami mereka mana mereka nak dapat di barat. Jadi kita lihat ini akhlak yang terbentuk ini kerana kepercayaan bahawa kita akan mati dan kita akan dibangkitkan kembali. Orang kafir mereka cuba menolak ini, maka mereka mewujudkan fahaman-fahaman yang menolak kebangkitan semula. Mereka kata, dalam Al-Quran tersebut banyak kali, mereka kata kalau betul lah orang Quraisy kata kepada Nabi, kalau betul lah kita akan dibangkitkan kembali, okey, tolong bangkitkan tok moyang kita nama sekian-sekian. Kalau betul boleh hidupkan balik, hidupkan tok wan saya yang mati dulu. Jadi inilah lemahnya otak orang kafir Quraisy ketika itu sampai sekarang. Kebangkitan semula, syurga, neraka tidak boleh dibuktikan dalam alam fizikal yang ada pada hari ini. Kerana undang-undang dia berbeza. Manusia dikurniakan dengan otak, panca inderanya 5, mata, telinga, hidung dan sebagainya. Kita cuma tahu benda itu wujud dengan panca indera kita. Tuan-tuan nampak saya ada lah kan? Kita rasa angin. Oh, angin ada kipas. Oh, tak ada angin pelan sangat. Tak rasa. Kan? Kita rasa. Jadi syurga, neraka, dosa, pahala, macam mana kita nak rasa? Mana tuan-tuan tahu kata ada? Kita tidak tahu. Itu namanya beriman sepenuhnya pada wahyu Al-Quran, apa yang dibawakan oleh Rasul. Kita beriman. Orang kafir tak beriman. Tetapi suatu hari nanti, bila mereka dibawa ke dalam neraka, maka mereka diejek oleh penjaga neraka. Tengok, ini neraka yang dulu kamu tak percaya. Silalah masuk dan rasai sendiri. Seolah-olah kata macam tu. Dan demikian juga Stephen Hawking, pakar dalam bidang fizik, dia katakan bahawa dunia ini tak mungkin boleh diciptakan.
Sebab dia kata sebelum berlakunya Big Bang, tu dia kita masuk Big Bang dah, fizik semua masuk ni, dah masuk 30 minit, balik di saintis dah. Sebelum berlakunya Big Bang, time and space doesn't exist. Masuk pula time and space. Masa dan juga ruang tidak wujud. Masa dan ruang wujud selepas Big Bang. Jadi semua peristiwa yang kita buat mesti ada kaitan dengan ruang dan juga masa. Contoh, saya sedang bercakap. Di mana saya bercakap? Di masjid ini, tuan-tuan nampak kan? Bila saya cakap, oh masa ini pukul 1 dah. Sekejap lagi nak masuk waktu dah sikit lagi. Kan? Sentiasa ada. Kita bangun tidur pagi tadi. Perbuatannya kita bangun tidur. Di mana? Di rumah, di atas katil. Tempat dan masa mesti ada. Jadi dia kata, semua perbuatan berkaitan dengan time and space. Jadi macam mana Tuhan nak menciptakan Big Bang kalau time and space tidak ada? Itu pemikiran manusia paling bijak di dunia, tetapi etis. Kita katakan kepada dia bahawa Tuhan tidak terikat dengan time and space sebab dia yang ciptakan alam ini. Tak faham? Saya mudahkan macam ni. Tukang buat roti, orang yang buat roti, tak mungkin dia ada dalam roti yang dia buat. Ada. Makan-makan, lapaklah awak dalam ni. Betul tak? Sebab dia yang buat roti tersebut, dia perlu wujud sebelum roti tersebut. Barulah dia boleh buat roti tersebut. Jadi Allah yang menciptakan alam ini, mesti wujud sebelum alam ini diciptakan. Barulah dia boleh menciptakan alam ini. Kelemahan pemikiran orang kafir adalah kerana mereka sangkakan apa yang ada di alam ini saja, habis. Tidak boleh ada alam yang lain. Kita pula percaya bahawa habis alam ini, kita akan dibangkitkan semula ke alam yang tak sama dengan hukum fizik yang ada pada hari ini. Di neraka misalnya, orang dibakarkan hidup-hidup, hancur seluruh tubuh badan dia, tak mati-mati pun. Kemudian didatangkan balik tubuh dia. Kulit dia semua elok balik. Kenapa elok balik? Kerana pada kulit ini ada reseptor yang menerima kesakitan. Kalau dah rentung habis, dia tak sakit dah. Allah tak mau. Allah mau bagi dia sakit. Allah datangkan balik kulit isi dia, kulit dia dibakar berulang kali. Ada tak hukum fizik yang boleh bayangkan macam tu? Hukum biologi, sains biologi? Tak ada. Sebab undang-undang sana, undang-undang yang berbeza. Kerana itu Allah menyebutkan bahawa innallaha azala bani Adam bil maut. Allah menghina anak Adam itu dengan kematian. Kenapa? Kerana sehebat mana pun manusia, akhirnya kita kena ingatkan balik. Macam mana pun kita tetap akan mati. Kita tidak akan menongkat langit. Wa ja'ala dunya darul hayah, dan dia menjadikan dunia itu sebagai darul hayah, tempat untuk hidup. Summa darul maut. Kemudian kita akan ke negeri kematian. Wa ja'ala akhirah darul jaza, dan dia menjadikan akhirat untuk tempat pembalasan. Summa darul baqa, dan tempat ini kekal selama-lamanya. Kerana itu pengetahuan tentang kehidupan dan kematian, kemudian kebangkitan semula adalah untuk menguji apakah di antara kita yang baik amalannya. Maksudnya ialah kepercayaan kepada kebangkitan semula, akhirat, syurga, neraka menyebabkan kita buat baik. Kalau kita tak percaya, maka kita tak akan buat baik. Kita orang Islam, kenapa orang Islam juga melakukan rasuah? Kenapa orang Islam juga berzina? Kenapa orang Islam juga membunuh orang lain? Mungkin dia tak percaya sepenuhnya bahawa dia akan dibangkitkan kembali. Maka dalam surah ini Allah datangkan peringatan, dan saya akan sampaikan kepada tuan-tuan pada hari ini. Dan dia Maha berkuasa membalas amalan kamu dan Maha mengampun segala kesalahan kamu. Ini dua lagi sifat Allah yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Pertama, Allah mampu untuk membalas semua kejahatan yang kamu lakukan. Kita selalu terfikir, kenapa orang jahat terus jahat dan masih hidup, tak mati pun? Kenapa orang zalim terus kekal melakukan kejahatan? Tuhan tidak adakah? Kadang-kadang terfikir juga. Tapi para ulama membahaskan isu ini, Allah kadang-kadang membiarkan orang jahat melakukan kejahatannya supaya dosanya bertambah banyak, dan apabila dia mati, dia akan diazab dengan sepedih-pedih azab. Tapi orang yang beriman yang Allah sayang ini, kadang-kadang dalam kelekaan kita Allah timpakan musibat yang menyebabkan kita sedar. Sebelum ini kita kaya, masjid tak jumpa jalan. Walaupun ada GPS, cari masjid tak jumpa. Kan? Sebab kita sibuk dengan kerja kita. Terlalu sibuk. Tiba-tiba Allah bankruptkan kita. Jadikan kita miskin. Ketika itu baru kita insaf. Kadang-kadang kita disibukkan dengan anak-anak, nak jaga anak sebagainya, datang masjid tidak, mengaji tidak, sibuk jaga anak, jaga cucu.
Kan dah tua jaga cucu pula. Bila nak main masjid? Dan kadang-kadang Allah uji dengan mengambil balik anak-anak atau cucu tersebut. Dan barulah kita tersedar dan Allah berikan musibah ini untuk orang yang disayang. Jadi jangan takut, jangan merasa bahawa Allah tidak adil kerana membiarkan orang yang zalim ini terus zalim. Mereka sedang diuji oleh Allah. Yang kedua, Allah kata dia Maha Mengampun. Maksud dia ialah memberi harapan kepada orang yang beriman, kalau kamu sedar selepas ini tentang dosa yang kamu lakukan, maka mintalah ampun. Dan Allah Maha Mengampun. Tetapi kena ingat, dalam masyarakat kita diajarkan Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kadang-kadang dalam konteks yang salah. Contoh saya duk ingat dulu, kecil-kecil dulu baca Mastika. Arwah Mastika, dah mati dah. Zaman kecil-kecil kan, cerita tentang maknya, pondan. Interview mereka tentang perbuatan mereka ini, tukar jantina, kemudian menjadi pelacur dan sebagainya. Akhir sekali dia kata apa? Saya belum mau bertaubat, nantilah saya bertaubat kerana saya tahu Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia faham macam tu. Dia terlupakah sifat Allah juga adalah Sari'ul Hisab. Dia segera memberi balasan bila dia nak. Dia juga ada Jabbar Qahar. Maha apa? Tuhan Maha Samsing. Tu dia istilah. Dulu orang marah. Tuan Guru ni Abdul Aziz sebut Tuhan Maha Samsing. Bila saya study pada Jabbar Qahar, saya tak jumpa istilah lain melainkan Samsing. Macam mana orang Samsing? Katalah saya Samsing kan. Tuan-tuan tengok saya pun saya marah dah. Apa tengok? Tumbuk baru tahu. Buat salah sikit saya belasah tu Itu Samsing. Maksudnya Tuhan kadang-kadang kita baru nak buat kesalahan sikit, dia hentam tu Dia jatuhkan hukuman segera. Seolah-olah macam tu. Yang ini tak diajarkan dalam masyarakat. Maka didatangkan dua ayat ini sebenarnya untuk melihat sama ada orang manusia beriman ataupun tidak. Kena bagi time masa saya. Bagi apa saya nak berhenti ni? Ada lagi? 9 minit lagi. Okey. Kalau 9 minit kita ambil ayat satu lagi. Alladzi khalaqas samawati tibaqan. Sekali lagi Allah suruh kita belajar sains kosmologi. Penat kita. Dan dialah Tuhan yang menciptakan 7 lapisan langit secara berperingkat-peringkat. Jadi jangan tanya langit berperingkat ni macam mana, tidak tahu. Wallahu alam, ini ilmu termasuk dalam ilmu yang manusia tidak tahu. Jangan nak takwil Marikh, Pluto dan sebagainya, tak betul. Jadi langit yang kita nampak hari ini adalah disebut langit dunia yang kita tak sampai lagi ukur setakat mana. Langit dunia. Langit akhirat, langit yang atas lagi wallahu alam, tidak tahu. Allah kata Allah ciptakan 7 lapisan langit dalam keadaan bertingkat. Ma tara fil khalqir rahmani min tafawut. Dan kamu tidak nampak pun pada penciptaan alam ini sebarang kecacatan. Bagaimana planet-planet beredar, bagaimana galaksi beredar. Bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, matahari dan juga planet-planet lain sebenarnya juga bergerak mengelilingi galaksi. Galaksi bergerak juga mengelilingi jalan-jalan dia, dan banyak lagi galaksi yang ada di alam ini yang kita tidak tahu. Kenapa Allah hanya jadikan kehidupan di bumi yang sangat kerdil ini, yang sangat kecil, yang kalau dibandingkan kerdil saiz bumi dengan alam ini sama dengan habuk, sama dengan debu yang ada di atas kapet tuan-tuan ini. Punya besarnya alam ini, dan Allah yang ciptakan di situ saja. Maka Allah menggambarkan ini supaya orang yang bukan Islam mengkaji alam ini dan melihat apakah alam ini boleh diciptakan oleh kuasa lain. Bila kita mengkaji ayat-ayat kauniyah ataupun saintifik dalam Al-Quran, rasa pelik. Kenapa? Al-Quran diturunkan 1400 tahun dahulu ketika orang hidup di padang pasir yang sains belum wujud. Saya pernah tanya dengan arwah Dr. Mahdi, orang barat lah, nak Islam. Kalau betul fakta sains ini dalam Al-Quran, kenapa Nabi tidak pernah gunakan fakta ini untuk kemajuan sains ketika itu? Apa dia kata atau? Dia kata lebih kurang, kerana ketika itu sains belum diketahui oleh manusia. Tapi orang Arab Quraisy ketika itu sangat fasih dalam sastra Arab. Maka mukjizat Al-Quran bagi mereka ialah sastra Arab. Sebab tu orang kafir, bila dengar ayat Quran zaman tu, dia buat apa? Tutup telinga. Dia tak mau dengar. Kenapa? Terlalu sedap. Mereka tahu ini bukan manusia yang buat ayat Quran ini. Kita tak faham lah sebab kita tak faham bahasa Arab. Mereka faham. Jadi mereka sendiri faham bahawa ini adalah ayat-ayat yang bukan manusia yang buat. Terlalu indah. Tetapi maklumat-maklumat tentang sains ini hari ini dikuasai oleh siapa? Siapa yang kuasai sains hari ini?
semua orang bukan Islam, atau lebih tepat golongan etis yang menolak kewujudan Tuhan. Berarti Allah awal-awal lagi sudah tahu bahawa di akhir zaman ini sains akan dikuasai oleh orang yang tak percaya dengan kewujudan penciptanya, iaitu Allah. Maka Allah suruh mereka kaji menggunakan ilmu sains mereka sendiri. Farji'al basara hal tara min futur. Kamu dah tengok alam ini, langit ini, kemudian ulang, kaji lagi. Kamu tak akan jumpa sebarang kecacatan. Sumarji'al basara karratain yanqalbu ilaika basara khasi'an wa huwa hasin. Kamu kaji banyak mana pun pada alam ini, kamu akan kecewa. Kenapa? Kerana tidak ada kecacatan pada alam ini. Hari ini manusia hanya kagum dengan penemuan terkini dalam bidang fizik. Apa dia? Berjaya merakam gambar black hole. Gambar pun tak sharp pun. Gambar berkelabu. Black hole pertama yang dirakam. Oh, semua orang heboh dalam dunia fizik. Saya rajin masuk dalam guru fizik yang baratnya, ada macam-macam mereka cerita. Sonok. Tapi mereka tak pernah terfikir bagaimana black hole diciptakan dan berfungsi. Siapa yang ciptakan black hole ini? Mereka menemui planet baru, mereka kagum. Tapi mereka tak kagum kepada penciptanya. Sebab itu Allah suruh kita kaji balik supaya kita tahu bahawa ini semua berlaku dengan kudrat Allah. Jadi inilah sebahagian perbahasan dalam buku yang saya tulis, iaitu buku kefahaman Al-Quran. Ini pergi ambil dekat kilang baru-baru ini. Tidak ada dijual di kedai. Saya cetak sendiri dengan harapan ini menjadi permulaan kepada siri kefahaman Quran yang lain, supaya orang awam mau faham Quran. Kita ada tafsir Quran yang panjang, yang terjemahan kan, 11 jilid, 12 jilid, RM800, RM1,000. Beli tak kat rumah, tapi tak baca. Kenapa? Tebal sangat, takut nak baca kat mana, betul tak? Jadi saya buat yang kecil, 4 surah dahulu, pusat ni saja, dengan bahasan yang mudah. Lepas ni saya berharap saya akan sambung lagi. Kenapa? Kerana di Malaysia kita tidak ada satu pun tafsir yang ditulis oleh orang Melayu Malaysia. Indonesia bangga dengan Hamka, tafsir Al-Azhar memang sangat luar biasa hebat. Singapura yang kecil itu pun, yang Melayu tak ramai itu pun, mereka berbangga dengan Amrul Athir. Ustaz Ustaz Haji 30 juzuk. Bahasa yang cukup baik. Malaysia kita belum ada 30 juzuk. Saya cuba usahakan kefahaman Quran ini, mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun. Mudah-mudahan doakan supaya saya mampu untuk tulis ini dan sambung dalam siri-siri yang akan datang dalam surah yang lain sampai habis 30 juzuk Al-Quran, dan mana tahu selepas saya mati ia boleh dikompilkan menjadi satu siri. Kefahaman Al-Quran ditulis oleh orang Melayu Malaysia, insya-Allah. Buku ini ada di belakang sana, lepas Jumaat boleh ambil insya-Allah. Sekian dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.